Jurujual didakwa memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga mengakibatkan kematian. 10 suspek terlibat kes samun dan bunuh bekas pengarah Mardi ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang jurujual didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang atas tuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian seorang operator kilang di Lebuhraya Kajang, Seremban lekas. Hoi Yu Seng, 41 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Syahrul Sazli Mat Sain. Yu Seng didakwa memandu kereta di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kematian penunggang motosikal Nelzin Didal Mat Lazim, 44 tahun. Kesalahan didakwa dilakukan di kilometer 3.8 Lebuhraya Lekas, Hulu Langat, Selangor 27 November lalu. Ini dipercayai kes pertama membabitkan pindaan Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda RM50,000 serta hilang kelayakan memandu 10 tahun. 4 Februari depan ditetapkan tarikh sebutan semula kes. Sindiket pengedaran dadah Ahsun tumpas hasil 3 serbuan sekitar Sri Alam, Johor Bahru dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM700,000. Polis percaya sindiket ini beroperasi sejak 6 bulan lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maiden PC berkata, bertindak atas maklumat risikan dan awam, Polis Jawatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor melancarkan operasi khas pada 26 hingga 27 November lalu. Dalam serbuan berkenaan, seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun yang dipercayai bertindak sebagai runner atau penghantar dicekup. Hasil saringan mendapati suspek adalah negatif dadah. Manakala hasil semakan rekod mendapati suspek mempunyai rekod lampau jenayah tuan di bawah Seksyen 373 tuan, Kanun Persisaan. Sindiket ini telah beroperasi selama hampir 6 bulan tuan, sejak dalam tempoh PKP. Pasaran dadah sindiket ini adalah untuk kawasan sekitar Johor Bahru tuan. Pelbagai jenis dadah dirampas termasuklah 2,734 kg syabu, 12,000 pil ekstasi, 23,000 pil RMIM-5 dan 530 gram ketamin. Turut disita 2 buah kereta, seutas gelang perak dan wang tunai RM1,700. Suspek direman selama 7 hari bermula 27 November bagi membantu siasatan. Suspek lelaki warga Nigeria yang mencampak cucu tirinya di sebuah pangsapuri di setapak pagi semalam didapati mengalami masalah mental. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, maklumat itu diperolehi hasil keterangan dari keluarga dan rakan suspek. Datuk Saiful berkata, polis juga akan menyiasat dakwaan suspek terbabit dengan ajaran sesat ataupun tidak. Suspek berusia 42 tahun kini direman 7 hari bagi membantu siasatan. 3 mangsa lain iaitu isteri suspek, anak tiri yang cuba dirogol dan kanak-kanak berusia 8 tahun masih menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Punca kematian Muhammad Adam Sufi Muhammad Nur Kushairi 4 tahun pula belum diketahui kerana bedah siasat masih dijalankan. Dalam kejadian kira-kira 8 pagi semalam, Muhammad Adam maut selepas dicampak oleh datuk tirinya dari tingkat 3 sebuah apartmen di setapak. Kejadian dipercayai berpunca selepas ahli keluarga cuba menghalang suspek dari merogol anak tirinya yang berusia 25 tahun. Suspek yang bertindak terjun dari tingkap yang sama ditangkap dalam keadaan berbogel. Dalam kes berasingan, Datuk Saiful Azli berkata 10 suspek yang terlibat dalam kes samun dan bunuh bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Mardi, Dr. Wan Hassan Wan Embong awal pagi semalam sudah ditahan. Isteri mangsa yang mengecam wajah suspek memudahkan tangkapan dibuat selain dompet mangsa yang ditemui di lokasi samun. Daripada kes kedua tu kami telah mendapat satu risikan di mana apabila kedua penjenayah itu nak melarikan diri, telah terserempak dengan seorang awam di situ yang telah tegur mereka
dan semasa nak melarikan diri itu dia telah mencampakkan IC dan dompet wang arwah yang berlaku di Bukit Bandaraya tadi. So daripada situ pihak JSJ dikutai oleh OCCI, Tuan Nik telah dapatlah intelijen sikit siapakah penjenayah itu. 10 lelaki berusia 20 hingga 29 tahun ditangkap jam 11.24 malam semalam di sebuah kondominium di Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. 22 barangan termasuk kereta serta telefon bimbit suspek dirampas. Kesemua suspek direman 7 hari sehingga 6 Disember depan. Wan Hassan maut ditetak dalam kejadian rompakan di kediamannya di Bukit Bandaraya, Bangsar. Suspek yang tidak memakai topeng meminta wang menyebabkan mangsa cuba melawan sebelum ditetak di muka dan leher, manakala isterinya ditetak di bahagian bahu kanan. Suspek juga didapati menyamun sebuah lagi banglo 3 tingkat yang didiami 10 ahli keluarga di Taman Tasik Titiwangsa kira-kira 2 jam kemudian. Dua lelaki yang video rakaman pergaduhan mereka tular baru-baru ini masing-masing didenda RM800 oleh Mahkamah Magistrate Kajang hari ini. Ia selepas mereka mengaku bersalah bergaduh di tempat awam. Penghantar makanan Jasmadi Jasman 27 dan pengawal peribadi Saiful Shazni Hanif 33 didakwa bergaduh di sebuah pondok pengawal kondominium di Bandar Mahkota Ceras pada 11.15 pagi 25 November lepas. Berdasarkan fakta kes, ketika Jasmadi mahu menghantar makanan kepada Saiful Shazni, dia dihalang masuk oleh pengawal keselamatan kondominium. Jasmadi kemudiannya menghubungi Saiful Shazni supaya turun dan mengambil makanan di pondok pengawal. Saiful Shazni yang tidak berpuas hati dengan permintaan itu bertindak memaki dan menolak Jasmadi sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan. Seramai 2,112 pesakit COVID-19 dilaporkan sembuh sepenuhnya, mengatasi angka jangkitan baru membabitkan 1,212 kes hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pertambahan jangkitan baru itu menjadikan jumlah kumulatifnya mencecah 65,697 dengan 10,578 kes aktif. Selangor menyumbang angka harian tertinggi iaitu 402 kes, diikuti Sabah 326 kes dan Negeri Sembilan 141 kes. Dalam pada itu, 3 kematian baru direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatifnya 360 kes. Kesemua kes berkenaan membabitkan lelaki warga negara berumur antara 22 hingga 66 tahun. Kematian terbabit dilaporkan di Hospital Sultanah Bahia di Kedah, Hospital Labuan dan Hospital Lahad Datu, Sabah. Dr. Nur Hisham memaklumkan setakat ini seramai 54,759 pesakit daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 yang direkodkan di Malaysia pulih sepenuhnya. Dalam pada itu, 113 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 42 memerlukan bantuan pernafasan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD baru dikenakan di 2 lokaliti di Perak dan 1 di Sabah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, 2 lokaliti di Perak ialah Taman Klebang Jaya dan Taman Pinji Mewah di Ipoh bermula esok hingga 14 Disember. Di Sabah pula, PKPD dilaksanakan di lokaliti baru iaitu Pusat Tahanan Sementara Sibuga, Sandakan. Peningkatan kes positif COVID-19 di 2 kawasan itu melibatkan pekerja di Kilang Kamaya dan Kilang Salutika yang menetap di kawasan berkenaan. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan, KKM mengesahkan jangkitan COVID-19 yang melibatkan pekerja di kedua-dua kilang ini dan yang telah merebak di kawasan tempat tinggal mereka. Setakat ini, 110 kes positif direkodkan melibatkan pekerja yang tinggal di Taman Klebang Jaya, manakala 89 kes positif melibatkan jangkitan pekerja yang tinggal di Taman Pinji Mewah. PKPD juga dilaksanakan di Pusat Tahanan Sementara PTS Sibuga Sandakan bermula 2 hingga 15 Disember ini. Sehingga kini, 104 jumlah kes positif telah direkodkan di PTS berkenaan. PKPD juga dilaksanakan di Kampung Desa Bajau dan Kampung Dasar Baru Lahad Datu Sabah untuk tempoh sama.
Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, PKPD di Asrama Pekerja Top Glove Klang Selangor yang sepatutnya tamat hari ini dilanjutkan sehingga 14 Disember. Bagaimanapun, PKPD di dua lokaliti lain iaitu di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Mahat Al-Yahyawiyah Padang Rengas Perak dan PKPD di Putra Point Nilai Negeri Sembilan tamat seperti dijadualkan hari ini. Bertemu kembali. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 bagi Jabatan Perdana Menteri JPM dan Kementerian Kewangan MOF. Ia setelah kelulusan peringkat jawatankuasa bagi kedua-dua RUU itu dicapai menerusi undi belah bahagian oleh semua ahli parlimen yang hadir. Keputusan undian bagi RUU JPM disokong sejumlah 105 undi menyokong, 95 tidak bersetuju manakala 20 ahli parlimen tidak hadir. Bagi RUU Kementerian Kewangan pula, seramai 107 ahli parlimen menyokong manakala 95 lagi tidak menyokong dengan 18 lagi tidak hadir. Keputusan undian adalah seperti berikut. Tidak hadir 18, tidak bersetuju 95, bersetuju 107. 2-0. Dengan itu kepala 27-0 pun tak apa. 2-0 ingat. Ini hari 2-0. Esok ada lagi. 27-0 pun we are ready. Bahagian daripada jadual. Undi belah bahagian itu diadakan selepas lebih 15 ahli parlimen bangun meminta proses itu dilakukan. Sidang sebelum ini ditempohkan selama 10 minit lagi, iaitu tambahan selepas 2 minit loceng dibunyikan bagi memberi masa kepada ahli parlimen untuk berada di dalam dewan sebelum proses undian dijalankan. Sebelum itu, sesi penggulungan RUU itu dibuat menteri berkaitan termasuk Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Datuk Taqiyuddin Hassan. Turut menggulung Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Melalui Belanjawan 2021, JPM diperuntukkan RM11.69 bilion iaitu RM4.47 bilion bagi perbelanjaan mengurus manakala RM7.2 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Kementerian Kewangan pula diperuntukkan RM35.1 bilion iaitu RM20.8 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan RM14.1 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Kerajaan akan mempertimbang untuk mencadangkan pengisytiharan darurat di Parlimen Gerik Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah sekiranya kawasan itu mempunyai risiko penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, keputusan itu akan dibuat selepas merujuk kepada Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ini termasuklah apa yang dibuat dalam proses pilihan raya kecil di Batu Sapi. Yang di-Pertuan Agong telah bersetuju untuk mengisytiharkan darurat di kawasan pilihan raya kecil itu menyebabkan ianya tidak perlu diadakan sebagaimana peruntukan undang-undang. Tindakan yang sama dijangka akan diberikan pertimbangan oleh pihak kerajaan. Jelasnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat ini telah mengenal pasti petugas pilihan raya dan memulakan taklimat serta latihan kepada mereka yang terlibat meliputi proses pilihan raya yang baru melibatkan garis panduan atau prosedur standard SOP pencegahan COVID-19. 18 November lalu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Muzaffar Billah Shah mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi sekaligus membatalkan pilihan raya kecil kerusi itu. Manakala pada 27 November lalu, SPR mengumumkan pengundian PRK bagi kerusi Parlimen Gerik dan Dun Bugaya dijalankan serentak pada 16 Januari tahun depan. Baik, sejak Jumaat lalu hingga hari ini, ramai yang demam Black Friday. Potongan jualan yang lazimnya berlaku di Eropah itu kini mula menular di Malaysia menyaksikan diskaun diberikan sehingga 80%. Persoalannya, adakah trend membeli ini diwujudkan akibat terdesak melariskan jualan? Wartawan Izzati Rizan ada laporannya.
pelbagai baucer serta tawaran istimewa diberikan bermula Jumaat. Malah jualan hebat yang lazimnya berlangsung selama sehari itu turut dilanjutkan ke 4 hari dengan gelaran lebih trendi Black Friday Cyber Monday. Ini suasana yang berlaku ketika tinjauan saya di sebuah pusat beli belah terkenal di ibu negara. Orang ramai sanggup beratus seawal jam 10 pagi. Meskipun negara dilanda pandemik, namun ia seakan-akan tidak dihiraukan demi merebut peluang membeli belah. Keadaan sama juga berlaku di pusat beli belah ini yang dibanjiri orang ramai sejak hari pertama potongan diskaun ditawarkan. Dia ada orang yang affected, ada orang yang gain daripada situasi ini. Bukan semua orang kehilangan pekerjaan, ada orang yang masih lagi ada kerja stable. Jadi macam inilah, mungkin dia orang pun mungkin ada simpanan juga. Jadi kalau orang-orang ni tidak beli belah, duit tak keluar dalam pasaran kita, jadi ekonomi kita tak berkembang. Variety ni saya tengok okeylah, orang kata boleh mengikut kemampuan lah. Sebab saya pun macam saya beli bukan barang yang mahal pun. Saya beli macam ala kadar lah. Macam saya, saya mampu beli yang macam itulah saya beli. Sebab selalunya kalau kita harga normal tu macam kita nampak mahal sangat kan. So macam tak mampu. So bila ada sale ni lah kita rasa macam kita boleh beli apa yang kita nak lah. Bagi mereka tempatan menampung kerugian yang dialami serta pada masa sama peluang menjana kembali pendapatan antara sebab mereka menggunakan pendekatan ini. Kita sebagai local brand, kita nak memberi sesuatu yang istimewa kepada pelanggan-pelanggan kita, terutamanya rakyat Malaysia. Kita nak semua orang turut enjoy shopping sebab sekarang kan semua orang tengah down, tak boleh keluar. So kita nak bagi sesuatu yang special, bag yang cantik, kasut yang cantik, kualiti yang tinggi dengan harga yang berjiwa rakyat untuk rakyat Malaysia. Melihat pelbagai potongan ditawarkan, tidak hairan ramai yang rambang mata. Mungkin benar telahan orang Malaysia ini sebenarnya masih berkemampuan untuk membeli belah. Meskipun pelbagai potongan rebat ditawarkan Black Friday 12.12 dan yang akan menyusul adalah tawaran hebat sempena sambutan Hari Natal, sebagai pembeli jadilah pengguna yang bijak. Jangan sampai nanti APF RM10,000 dikeluarkan pun terlebur akibat tabiat suka bershopping sakan. Pesanan ini bukan sahaja untuk anda, tetapi untuk saya juga. Izzati Rizan melaporkan. Baik, tidak dinafikan penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19 pada tahun ini memberi impak yang ketara kepada sesi pembelajaran para pelajar. Namun dari aspek kesejahteraan ekonomi, ia sebaliknya membantu. Segmen Bijak Belanja minggu ini menyarankan ibu bapa serta para pelajar untuk menjaga kelengkapan sekolah dengan rapi. Menjelang tahun baru, terselit kegusaran dalam kalangan ibu bapa untuk menyediakan kelengkapan sekolah anak, terutama jika bilangan anak yang akan bersekolah tahun hadapan ramai. Anggaran perbelanjaan untuk seorang mencecah antara RM300 hingga RM700. Jumlah itu tidak termasuk bayaran tambahan lain seperti yuran sekolah agama, buku rampayan, latihan, buku teks serta tambang bulanan bas sekolah. Itu belum lagi dikira keperluan murid sekolah berasrama penuh yang dianggarkan perbelanjaan keseluruhan termasuk pakaian seragam khas serta peralatan asrama mencecah 1,000 seorang. Jumlah itu mungkin meningkat dengan kos tambahan lain. Cara terbaik untuk mengurangkan kos perbelanjaan pada masa akan datang adalah dengan mengguna pakai kelengkapan sekolah yang masih elok seperti pakaian, kasut, beg dan buku nota. Sebab buku sekolah tu kita pinjam daripada pihak sekolah. Pastikan buku tu mesti dibalut. Kemudian selepas digunakan, simpan elok-elok, dijaga rapi. Untuk baju sekolah pula, pastikan ia bersih. Kita simpan dalam almari macam biasalah kan. Dan juga kalau kasut sekolah, kalau kita biarkan di luar, dia mungkin boleh menyebabkan kulat, boleh berhabuk. Jadi untuk mengurangkan perbelanjaan untuk tahun depan, kita simpan kasut tu dalam tempat yang bertutup supaya tidak berkulat dan tidak berhabuk. Kalau pelajar yang terlibat dengan bencana alam, pakaian yang mungkin ada pakaian yang dapat diselamatkan. Jadi
sesi persekolahan terutamanya untuk tingkatan 5, sesi persekolahan untuk tahun depan taklah terlalu panjang lagi. Jadi mungkin kita boleh gunakan semula pakaian yang mana yang sempat diselamatkan, ataupun mungkin kita ada pakaian yang sama saiz dengan adik-beradik kita gunakan dahulu. Jadi tidaklah kita berbelanja banyak. Tak perlulah kita nak membeli pakaian yang baru, sebab kos pakaian baru tu lebih mahal daripada pakaian yang mungkin kita boleh guna untuk tempoh yang sekejap. Ibu bapa juga boleh mengambil langkah awal mewujudkan tabungan khas untuk perbelanjaan sekolah anak. Kaedah ini boleh dipraktikkan dengan menyimpan wang pada kadar tetap setiap bulan. Bayangkan jika kita menyimpan 100 sebulan, sudah pasti pada akhir tahun ia menjadi RM1,200. Bukankah itu amat membantu untuk menyediakan kelengkapan sempurna buat anak? Segmen Bijak Belanja, TV9. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Gunung Ili Lewotolok meletus dan menghamburkan debu sehingga 4 km ke udara, menyebabkan amaran penerbangan dan operasi lapangan terbang tempatan digantung. Tiada kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Namun pihak berkuasa menaikkan amaran status gunung berapi ke tahap kedua tertinggi dan meminta penduduk berwaspada terhadap kemungkinan aliran lava. Zon larangan 2 km di sekitar kawah juga diperluas hingga 4 km. Sementara penerbangan disarankan untuk menjauhi daerah itu ketika abu gunung berapi meliputi lapangan terbang Wunopitu, Nusa Tenggara Timur yang ditutup sementara. Pada akhir 2018, gunung berapi di selat antara Pulau Jawa dan Sumatera meletus, menyebabkan tanah runtuh di bawah laut hingga mengakibatkan tsunami yang mengorbankan lebih dari 400 orang. Gerakan anti kerajaan Thailand mempertikaikan kuasa Raja Maha Vajiralongkorn yang mengerahkan beberapa unit tentera sehingga terbabit dalam kancah politik. Sehubungan itu, ratusan peserta demonstrasi dilihat berarak ke Regimen Infanteri ke-11, iaitu satu daripada 2 unit yang dikerahkan susulan arahan Raja pada tahun lalu. Pemimpin demonstrasi Parit Ciwarak menegaskan tentera sepatutnya milik rakyat, bukannya Raja. Peserta tunjuk perasaan yang memperjuangkan demokrasi di Thailand mendakwa bahawa monarki negara Gajah Putih itu selama ini mendominasi kuasa ketenteraan. Istana Diraja Thailand dalam pada itu tidak mengeluarkan sebarang maklum balas atau kenyataan berhubung insiden tunjuk perasaan yang tercetus di ibu kota Bangkok itu. Angka kematian pekerja ladang di Timur Laut Nigeria akibat serangan kumpulan militan meningkat sekurang-kurangnya 110 orang, sekaligus dianggap serangan paling ganas terhadap orang awam tahun ini. Sebilangan penduduk tempatan menyalahkan pejuang Boko Haram, tetapi penganalisis menyatakan kumpulan militan ISWAP dilihat lebih aktif di kawasan itu. Keganasan di perkampungan Koshobe dekat ibu negara Borno, Maiduguri itu menyasarkan pekerja ladang di mana penyerang mengikat dan menyembelih leher mangsa. Penyerang yang bersenjata dengan motosikal itu juga menyasarkan komuniti lain di daerah itu. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari itu turut mengecam serangan dan berkata seluruh negara terkesan dengan serangan tidak berperi kemanusiaan itu. Baik, terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan dan jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Visual kreativiti hasil seni pembuat arca dari Rusia yang menggunakan pasta untuk menghasilkan objek seperti model kenderaan, binatang dan bangunan menutup tirai berita TV9 malam ini. Saya Hadin Hussein, Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi.